Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hari ni aku akan cerita pasal dua kisah, iaitu pasal gangguan di homestay. So, check it out. Hari ni aku akan cerita pasal gangguan di homestay, iaitu pasal aku. Cerita seram pasal aku dan cerita seram pasal sepupu aku juga yang kena kacau dekat homestay. So sebelum aku cerita, kita tukar lampu nak, sebab lampu ni tak berapa nak seram sangat. So kita akan tukar kepada lampu lagi seram. Okay, jom. Okay, sekarang kita dah tukar lampu pada lampu yang lebih seram sikit. So untuk kisah yang pertama, iaitu kisah aku kena ganggu dekat homestay. So kita akan dengarkan cerita kisah aku yang pertama. Okay, kisah yang pertama, masa tu aku dengan family aku, kita orang pergi dekat Perak sebab ada orang kena kahwin kot, tak silap aku, belah mak aku, ada sepupu ke, tak silap aku sepupu, dia kena kahwin kat sana. So kita orang kena pergi Perak and duduk situ, kena sewa homestay kat situ. So yang datang masa tu dekat homestay tu, yang mula-mula datang yang panjang aku, mak teh aku kot, atik aku, atuk aku, paksu aku, semua dekat situ lah, memang dah sampai. So kita orang pun sampai tu. Sebelum kejadian tu, kita orang memang tak syak apa-apa pun. Macam tengok rumah tu macam rumah biasa je, macam rumah orang duduk biasa, macam tak ada apa-apa. Rumah pun nak nampak usang tu tak adalah nampak usang kan, nampak macam biasa je. Lepas tu malam tu, sebelum kejadian yang aku kena kacau tu, malam tu Pak Jang aku, dia ada anak kecil. Anak kecil dia tu baru berapa tahun, dalam 2 tahun macam tu lah kan, kecil lagi. So malam tu memang anak dia memang tak boleh tidur. Anak dia menangis dia. Lepas tu macam tak boleh tidur lah, dia menangis, mengacau-ngacau macam tu lah kan. Macam budak tu takut, macam ada something dekat rumah tu. Tapi dia orang anggap macam budak tu macam mungkin tak boleh tidur ke, susah nak tidur ke kan. Mestilah budak kecil kan. So memang dia orang tak syak apa-apa pun masa tu. Lepas tu bila kita orang sampai, bila kita orang datang, aku pun memang tengok rumah tu memang rumah macam cantik je, tak ada, aku nampak macam rumah biasa, macam rumah orang-orang yang tak adalah tinggal lama, macam biasa, rumah biasa orang duduk je tu kan. Okay, lepas tu malam tu nak tidur, kita orang bangun macam biasa, okay, lepak, makan semua tu kan. Dah habis semua tu, time nak tidur dalam pukul berapa pagi aku bangun, dalam pukul 4 pagi, 3 pagi, okay, dalam pukul 3 pagi, pukul 3 pagi aku ingat lagi. Sebab aku tengok dekat dinding tu ada jam tau. Aku tengok lah pukul 3 pagi. Masa tu aku tidur dekat luar. Tidur kat luar ruang tamu. Yang ada dekat ruang tamu tu aku, adik aku nombor 2, adik aku nombor 3 dengan sepupu aku, tak silap aku lah. Lepas tu kita orang tidur ramai-ramai kat ruang tamu tu. Yang lain semua dia tidur dalam bilik. Macam atuk aku tidur dalam bilik, pakcik aku yang Pak Jang tu tidur dalam bilik, mak aku dengan ayah aku pun tidur dalam bilik. Yang ada sepupu, adik-adik, sepupu je duduk kat ruang tamu tu. Lepas tu dalam pukul 3 lebih, aku tiba-tiba macam terbangun tau daripada tidur. Terbangun tidur sebab aku macam dengar something. Macam dengar ada bunyi belanggar. Macam bunyi yang macam aku macam tak boleh tidur lah. Aku bangun sebab aku dengar bunyi benda tu. Bunyi macam macam tu, macam bunyi air menitik. Tapi aku tak tahu kat mana. Bunyi air menitik tu membuatkan aku terbangun sebab aku tak boleh tidur. Lepas tu aku tengok jam pukul 3 pagi masa tu. Lepas tu aku pun cuba nak tidur balik. Lepas tu aku bangun balik sebab aku dengar bunyi macam ada something, macam ada orang menangis. Aku pun bangun balik. Lepas tu macam, apa lagi ni? Bunyi apa lagi ni? Aku nak tidur pun susah kan. So aku macam, aku paling tak suka kalau terbangun sebab dengar bunyi-bunyi macam tu. Aku paling tak suka. So bila aku dengar bunyi tu, aku tengok
jadi macam tak tenang. So aku tengoklah kiri kanan, tak boleh tidur. Lepas tu dengar bunyi tu. Tapi bunyi tu makin lama makin dekat. Salah. Makin lama makin jauh. Okey, salah. Aku dengar bunyi tu makin lama makin jauh. Orang cakap, aku dengar lah orang tu kata kalau dengar bunyi tu makin lama makin jauh maknanya. Lepas tu aku dengar macam ada orang keluar pada bilik air. Macam bunyi pintu bilik air tu macam ada orang buka keluar daripada bilik air macam tu. Lepas tu aku pun tengok lah. Aku tengok pandang. Aku ingat hantu. Rupanya mak aku. Pukul 3 pagi dia keluar. Dia pergi kencing kot. Lepas tu aku rasa mak aku tak perasan aku bangun kot. Okay, macam tu. Lepas tu aku pun lega lah kan dapat tengok mak aku. Sebab mak aku kalau orang lain tak tahulah. Okay, lepas tu aku dengar bunyi benda tu lagi tau. Bunyi macam budak menangis. Tapi jauh, slow je bunyi dia. Slow, lepas tu bunyi dia jauh. Aku macam, tak senang hati ni, aku bunyi apa benda ni kan. Dia bunyi ni macam pakai speaker tau. Macam pakai mic. Bunyi, tahu kan, bukan macam mic, pakai speaker. Bunyi dia macam tu. Tapi dia jauh je. Lepas tu sekali tu, aku cakap aku tak tidur lena kan. Aku macam tak boleh tidur. Aku pandang kiri, aku pandang kanan. Sekali aku pandang dekat slide lindoor. Slide lindoor tu kan. Aku pandang kat situ. Kat situ, kat luar tu, langsir tak tutup sampai habis tau. Dia tak tutup sampai habis macam tutup semua. Tak. Dia tutup sikit dia. Bahagian pintu slide lindoor tu, bahagian pintu tu terbuka. So nampaklah kat luar. Lepas tu kat luar tu pun ada cahaya lampu. Lampu kat luar tu diorang tak tutup. So diorang terbuka lampu tu. Lepas tu aku pun terpandang dekat selalindo tu. Kau tahu tak apa yang aku nampak? Yang aku nampak ialah budak kecil, rambut pendek. Pakai baju tidur and then pegang teddy bear. Tapi aku nampak benda tu tak jelas tau. Dia macam kabur-kabur macam tu. Dia tak jelas tau. Dia macam kabur-kabur. Dia berdiri tegak tau budak tu. Tapi muka dia tak tunjuk. Dia just tunjuk badan. And then rambut dia yang pendek tu, dia tutup muka dia. Tutup macam tak nampak lah muka dia. Macam rambut dia memang rambut sahaja. Macam tu. And then baju dia macam kotor tau. Macam macam lumpur. Bukan lumpur, dia macam kotor lah. Kotor-kotor macam budak main tanah. Macam tu lah. So aku nampak dekat selalindo tu. Aku pun tengok benda tu. Aku tak tahu nak buat apa. Aku masa tu aku tak fikir pun ayat-ayat bacaan apa semua tu. Sebab first time aku nampak benda tu kan. So aku terus tidur. Tak fikir apa. Aku pejam je mata sampai aku tidur. So dah tidur tu, esok pagi aku cerita dekat ayah aku. Aku cerita kat semua orang yang ada dekat ruang tamu tu pagi-pagi tu. Aku bangun, aku cerita. Tu diorang cakap, tu mimpi kot. Ni kot benda lah semua tu. Dia macam tak percaya lah kan. Sebab diorang tak nak diorang tak nak takut-takutkan kau. Maybe lah. Sebab aku cerita tu sebab aku seorang nampak. Aku takut macam faham tak? Aku jenis memang suka bercerita. So aku cerita dekat orang-orang tu. Ada yang Pak Anjang aku cakap kot. Dia kata tak apa-apa lah. Itu mimpi tu semua tu kan. Lepas tu tiba tak tahulah siapa yang bersuara. Tak ingat. Dia kata anak dia yang kecil tu, sebelum kejadian itu, anak dia yang kecil menangis. Tak tahu menangis sebab apa. Mungkin benda tu yang aku nampak tu kacau anak dia ke apa ke. Aku tak tahulah. So itulah cerita homestay. Iaitu aku nampak budak kecil, rambut panjang, memang tak nampak muka. So dia punya teddy bear dia memang buruk. Aku nampak teddy bear tu, nampak bentuk dia tapi tak jelas. Dia macam kabur-kabur macam tu lah. Tu kisah aku yang pertama yang aku kena ganggu. So kita akan dengar cerita yang kedua, iaitu kisah sepupu aku yang kena ganggu dekat homestay juga. Jom. Kisah yang kedua ni cerita pasal kawan pula. Dia pasal sepupu aku. Okay, dia pasal sepupu aku ni. Dia kena kacau dekat homestay. Okay, homestay tu
Homestay tu adalah peninggalan kawan ayah aku. So ayah aku macam kontak lah kawan ayah aku tu macam nak sewa homestay tu dalam beberapa 2-3 hari macam tu lah, sebab nak rasa suasana kampung. Sebab dah lama tak rasa suasana kampung kan. So kita orang pun sewa dekat situ. Yang join aku, my family aku, mak ndak aku, pakcik aku yang kita orang panggil Cik Erol. Lepas tu sepupu aku. Sepupu aku siapa nama dia lupa dah. Syah, Fendi, semua tu lah. So diorang pun kita orang ada 4 keluarga masa tu yang sewa dekat situ. So memang meriah lah. Memang kita orang tengok homestay tu pun cantik. Okay, dia punya suasana kampung ke cantik gila. Dia punya rumah dia besar. Kita tengok rumah dia besar, cantik. Tapi nak kata seram tu sikit lah seram dia. Sebab bagi aku bila tengok rumah tu kan, sebelah rumah tu, jiran di belah kanan, rumah dia tu hancur tau. Macam kena macam dah lama tinggal. Macam memang hancur lah rumah dia. Pintu tak ada, terkoyak apa benda semua tu lah. Berterabur lah rumah dia. Memang dah roboh. Roboh. Aku nak cakap tu sebenarnya. Rumah tu memang roboh. Okay. So yang sebelah ni pula cantik. Cantik sangat rumah dia macam okay. Rumah tu okay. Rumah tu elok lah daripada rumah yang sebelah tu. Rumah sebelah tu dia hancur sikit lah, roboh kan. So kita orang pun duduk situ dalam 2-3 hari, rasa suasana kampung. Kita orang buat macam-macam lah dekat situ, macam family day kan, semua tu lebih kurang. Okay, lepas tu tapi ada cerita di sebaliknya dekat situ ya. Okay, cerita dia sepupu aku ni kena kacau. Dia cerita lah sebelum kita orang balik kot dia cerita. Okay, sebelum kita orang balik dia cerita lah malam tu. Tapi aku masa tu tak kena kacau langsung. Sebab happy je sebab kita orang memang excited gila nak bercuti. So memang tak ada kena kacau apa-apa. So alhamdulillah lah yang kena sepupu aku. Tu memang nasib lah. Okay. So sepupu aku ni masa tu kita orang malam memang tak rasa apa-apa. Tak rasa vibe keseraman tu. Maybe sebab ramai orang kot. Memang tak ada apa-apa. Rasa macam happy bercuti kan, dengan family. So memang tak ada fikir seram-seram, tak ada fikir hantu benda tu. Memang tak ada. Lepas tu sepupu aku ni pula dia jenis macam nak kata istimewa. Bukan maksud aku istimewa macam okey, itu bukan. Maksud aku dia ni boleh nampak lah. Boleh nampak benda tu. Tapi dia kalau dengan benda tu dia jenis macam biasa je. Macam tu. Dia macam hijab dia boleh buka lah. Hijab dia dah terbuka. Macam tu. Lepas tu malam tu kita orang nak tidur, dah buat aktiviti semua, dah bakar-bakar, dah makan apa semua, dah makan durian, dah makan itu, dah makan ini, dah rehat semua benda tu. Lepas tu malam tu kita nak tidur dah. Nak tidur dah penat lah kan sebab dah buat semua benda tu. Kita orang tidur masa tu tak ada apa-apa pun, tak ada fikir apa-apa, tidur lena pun. Memang best, memang tak ada apa-apa. Sekali dia pergi cerita yang dia kena kacau. Tahu tak dia kena kacau sebab apa? Okay, dia kena kacau macam ni. Okay, dia kata dia tidur dekat luar ruang tamu. Okay, di bilik tu ada 3 bilik je. Okay, bilik yang pertama family kita orang tidur. Bilik yang kedua family yang Cik Erol aku tidur. Family yang ketiga mak ndak aku yang tidur di situ. So yang selebihnya tu yang aku cakap sepupu aku semua tu ada yang tidur kat luar. Macam adik aku pun tidur kat luar, adik aku yang lelaki tu tidur kat luar, anak Cik Erol yang ada yang ada yang lelaki pun tidur kat luar. Semua lelaki tidur kat luar lah macam tu. Lepas tu ada seorang kawan aku pula dah. Seorang sepupu aku ni, dia yang aku cakap tadi tu yang dia boleh nampak tu, dia tidur. Okey, macam ni. Cerita dia macam ni lah yang dia cerita ya. Dia tidur. Lepas tu dia punya panjang ruang tamu tu memang panjang. Kampung kan, rumah kayu kan. Dia punya ruang tamu tu memang panjang lah kan. Okay, sebelum ini pintu nak ke dapur. Dia macam ada tangga sikit tau. Pintu nak ke dapur tu macam ada tangga sikit. Nak turun ke bawah tu itu dapur. Bawah tu dapur. Ini naik atas tu ruang tamu. Macam tu. Okay, lepas tu dia tidur kat ruang tamu. Ruang tamu tu dia dah panjang lah kan, ruang tamu tu kan. Lepas tu dia nak tidur tu, dia nampak ada aku tak nak sebut nama penuh, so aku panggil nama samaran dia. Okay, dia kata dia nampak Cik Pon.
Kita dia nampak cik pon dekat ruang tamu tu, kulu kile dekat ruang tamu tu. Dia kata, sesuatu aku tak tahu apa perasaan dia masa tu. Sebab dia cerita pun macam tak ada perasaan. Mungkin dia dah biasa kot kan. So kalau bagi aku, kalau aku nampak benda tu kulu kile, aku pun akan takut lah kan. Cik pon kot kan. Dia kulu kile turun tangga dekat dapur tu. Dia main-main dekat ruang tamu tu. Cik pon tu tak tahu datang daripada mana. Tak tahu datang daripada rumah itu ke, ataupun dia memang tu ke, tak tahulah. Okay, aku pula rasa seram. Okay, lepas tu dia nampak benda tu just lalu je, kulu kile kan. Berjalan-jalan macam tu lah, main dekat ruang tamu tu je. Lepas tu dia nampak itu je lah. Nampak itu, lepas tu dia pun tidur. Dia tidur, esok pagi tu sebelum kita orang balik, dia cerita yang dia kena kacau pasal cik pun merayau-rayau dekat ruang tamu tu. Okay, itu satu lagi kan. Aku ada cerita, aku ada cakap yang di rumah sebelah tu, rumah kanan tu, dia rumah kanan tu rumah yang hancur dah roboh kan. Sebelah lagi tu rumah cantik. First kita orang nampak macam rumah tu meriah, memang meriah gila. Memang nampak rumah tu memang cantik, memang orang macam ada orang duduk dalam tu. Okay, kita orang dengar macam view rendah tau dekat rumah tu, macam ada orang, macam kita orang pun santai-santai, main pun dekat luar. Kita orang selamba main kat luar, main badminton, main bola dekat luar tu, kat kawasan lapang tu. Memang lapang gila lah rumah dia. Lepas tu kita orang siap main badminton, main bola petang-petang. Lepas tu masa kita orang main tu, kita orang dengar lah macam sebelah rumah tu macam riuh rendah, macam belah kiri. Okay. Rumah tu macam riuh rendah, macam ada orang kan, macam borak-borak, macam dengar bunyi budak-budak macam berlari-lari, main-main, gelak-gelak semua tu kan. Lepas tu sebelum kita orang balik, ayah tak ingat ayah aku tanya ke, ataupun sama ada seseorang tu tanyalah dekat owner homestay tu, sebelah rumah ni siapa duduk, meriah je tengok kan. Lepas tu masa tu aku terdengar lah bunyi diorang cakap tu, sebab aku duduk dekat ruang tamu tu je. Lepas tu orang tu kata sini tau, sebelum kita orang balik tu, kita orang dah siap-siap semua, dah packing semua baju, tinggal nak gerak dah masuk kereta tu, tinggal nak gerak dah. Ini aku dengar lah diorang cerita pasal sebelah rumah yang kiri tu. Tak silap aku, ayah aku tanya ke pakcik aku tanya, aku tak ingat. Lepas tu aku dengar orang tanya macam ni, rumah sebelah tu siapa duduk? Rumah sebelah tu ada orang ke? Riuh rendah je kan, dengar macam kecoh je kat rumah tu kan. Lepas tu owner yang homestay tu kata, mana ada orang sebelah ni, rumah sebelah ni dah lama dah tak ada orang. Macam mana boleh dengar bunyi orang, macam ada orang dalam rumah tu? Memang dengar, memang kita orang pun dah sebelah kecoh, kita pun kecoh lah kan. Macam suasana happy, diorang pun happy. Tapi bila fikir balik, okey, yang kita orang dengar bunyi bising-bising dekat rumah sebelah tu siapa? Masa tu kita orang dengar petang. Memang bising gila, macam ada orang. Orang tu boleh cakap, owner kat rumah tu cakap, rumah tu memang dah lama tak ada orang duduk. Ownernya pun dah pindah duduk, anak-anak ni pun dah duduk tempat lain, anak-anak orang yang situ lah. Dan kita orang macam, yang mana siapa pula yang kita orang dengar ni kan? Siapa pula yang view rendah dekat rumah tu, ada orang buat parti. Macam orang buat parti, bising-bising. Tu macam, kalau rumah yang roboh tu bising-bising, yelah, itulah seram kan. Kalau rumah yang roboh tu bising, kalau rumah yang bising yang belah sana yang elok tu, tak adalah kisah sangat. Tapi bila owner tu cakap, Allah tergebang. Okay, bila owner tu cakap, okay, tergebang pula benda ni. Okay, bila owner tu cakap sebelah rumah tu tak ada orang, tu orang macam alam tak kau lah, sebab kita pun dah nak balik. Kita balik je lah terus kan.
Itu je lah cerita dia. Itu agak nak kata seram, tak seram. Tapi korang dengar lah. Bagi aku seram lah. Sebab sebelah rumah tu tak ada orang. Bayangkan sebelah rumah tu tak ada orang. Lepas tu kau boleh dengar orang bising-bising dekat rumah tu. Kau rasa okay. Sampai aku punya ni pun dah terbang. Okay, itu saja cerita daripada aku. So, nanti kalau ada cerita yang seram-seram lagi, aku akan ceritalah dekat korang ya. So, itu saja cerita 2 kisah gangguan di homestay pada hari ini. Dan untuk cerita yang akan datang, aku akan buat lagi, insyaAllah. So, aku akan cerita benda. So, kalau korang ada cerita seram ke apa ke kan, bolehlah DM aku kat IG ke kan. Ataupun siapa kawan-kawan aku yang ada cerita seram tu, bolehlah WhatsApp aku ke. Ataupun siapa yang ada cerita seram ni, bolehlah komen dekat bawah. Nanti aku akan baca and aku akan pilih cerita seram korang dan aku akan cerita dekat sini. Alright? So, itu saja. Bye-bye. Ingat akan